Alkitab bukan hanya berisi firman Allah. 所以圣经不单是上帝的话， Alkitab bukan menjadi firman Allah. 圣经不是说圣经是记载上帝的话，或者圣经成为上帝的话， Tetapi Alkitab adalah firman Allah. 但是圣经是上帝的话， Nah, oleh sebab itu, 所以 Alkitab harus ditempatkan di atas otoritas rasio akal budi manusia. 圣经应该放在人的所有的这个权威之上。 Alkitab harus ditempatkan di atas otoritas pengalaman manusia. 圣经应该放置于人的经验权威之上。 Alkitab harus ditempatkan di atas otoritas tradisi manusia. 应该放在这个人的传统的权威之上。 Bahkan Alkitab harus ditempatkan di atas otoritas gereja dan segala-galanya. 甚至圣经应该放在教会的权威之上。 Oleh sebab itu, marilah kita semakin mencintai dan menghargai Alkitab yang ada di tangan kita hari ini. 所以我们应该看重我们手上所有的圣经， Dengan cara membacanya, 我们去阅读， mempelajarinya dengan 我们 sungguh-sungguh, 去学习， menaatinya, 我们顺服， memberitakannya, 我们把它传开， dan menaklukkan diri kita sepenuhnya pada Alkitab yang adalah firman Allah yang hidup. 而我们应该把自己降服于圣经的权威之下，因为它是上帝的话。 Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. 弟兄姐妹们平安。 Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh diizinkan oleh Tuhan di dalam anugerah Tuhan kita bisa melewati 2 bulan di tahun 2022 ini. 我们感谢神的恩典，让我们走过了今年的2个月份。 Dan hari ini kita sudah masuk di dalam minggu yang pertama di bulan Maret 今 di 天 tahun 我 ini. 们进入到第3月份的第一个主日。 Saudara-saudara, ini satu hal yang patut kita syukuri karena Alkitab mengatakan siapakah yang dapat menambahkan sehasta saja dari hidupnya kalau bukan Tuhan yang 这 melakukannya. 是值得我们感恩的，因为圣经说，谁能够让我们的岁数增长，只有主才能够。 Kalau kita masih ada hari ini, itu sungguh-sungguh adalah satu anugerah Tuhan 但 bagi 是 kita. 我们今天还有在这里的话，那是神的恩典。 Nah, di sepanjang bulan Maret ini secara khusus kita akan fokus untuk lebih mendalam di dalam firman Allah. 3月份我们要更深入的来思考上帝的道。 Dan hari ini kita akan mulai dengan satu tema yang sangat penting. Alkitab adalah firman Allah. 今天我们要思想一个很重要的题目：圣经是上帝的话。 Saya mengajak kita semua untuk membuka satu bagian Alkitab kita dari 2 Timotius pasal 3, 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. 我们要看一处的经文是在提摩太后书第3章14节到第17节。 2 Timotius 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. 提摩太后书第3章14到17节。 Jika sudah mendapatkannya, kita akan membaca bersama-sama. Nanti saya bahasa Indonesia ayat 14, disusul oleh Pak Johan juga ayat 14. Demikian sampai ayat 17. Begini kata firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang teguh pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. 但你所学习的、所确信的，要存在心里，因为你知道是跟谁学的。 Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang telah memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. 并且知道你是从小明白圣经，这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。 Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 圣经都是上帝所默示的，
以教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的。 Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 叫属上帝的人得以完全，预备行各样的善事。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kekristenan setidaknya ada 3 pandangan utama mengenai status Alkitab. 弟兄姐妹，在基督教里面，最起码有3种的对圣经的看法。 Pandangan pertama adalah pandangan yang datang dari kelompok Kristen yang liberal. 第一种看法是自由派的基督徒。 Saudara-saudara, di dalam pandangan ini dikatakan bahwa Alkitab berisi firman Allah. 他们认为圣经是记载上帝的话。 Jadi di dalam pandangan kelompok Kristen liberal bahwa Alkitab itu hanya berisi firman Allah. 自由派的人认为圣经这是记载了上帝的话。 Saudara-saudara, kelompok liberal adalah kelompok yang mempunyai pendekatan yang anti supranatural pada kekristenan dan Alkitab. 自由派他们是拒绝这个超理性的这个思想。 Saudara-saudara, kelompok ini menyangkal kesejarahan doktrin iman Kristen yang tradisional dan menolak mujizat serta hal-hal yang bersifat supranatural di dalam Alkitab. 他们反对基督教信仰的历史教义，他们也反对那些超自然的事，好像神迹等等。 Nah, oleh sebab itu mereka menolak mujizat, menolak inkarnasi Kristus, menolak kebangkitan tubuh Kristus dari kematian. 所以他们拒绝这个神迹，拒绝基督的道成肉身，或者基督的复活等等。 Jadi kelompok ini sangat menekankan kepentingan dari penalaran atau akal budi di dalam berteologi. 他们强调他们的经验，或者强调他们的思想，他们的这个知识。 Nah, bagi kelompok ini apa yang tidak sepakat dengan penalaran atau ilmu pengetahuan harus ditolak. 那么这一派的人，凡是不合理、不合理性，以至不合科学的事，他们都拒绝了。 Dan mengenai Alkitab, kelompok liberal berpandangan bahwa Alkitab bukan firman Allah. Alkitab hanya berisi firman Allah ditambah kata-kata manusia. 自由派的人不认为圣经是上帝的话，他们认为圣经是记载上帝的话加上人的话。 Mereka mengatakan bahwa Alkitab bukan selengkapnya firman Allah. 他们认为圣经不是全都是神的话。 Sebaliknya, firman Allah tidak selengkapnya ada di dalam Alkitab. 也就是说，上帝的话不全都在圣经里面。 Jadi ini semua ditentukan oleh rasio, oleh akal budi, oleh penalaran manusia. 这是人的理性、人的想法所定的。 Semua yang bertentangan dengan akal budi, yang bertentangan dengan rasio harus ditolak sebagai 与理 firman 性 Allah. 不吻合的事都应该被拒绝。 Jadi kata kuncinya Alkitab berisi firman Allah. 他们认为圣经不过是记载上帝的话。 Nah, ini pandangan pertama. Pandangan kedua adalah pandangan yang datang dari kelompok yang disebut sebagai neo-ortodoks atau ortodoksi baru. 第二种的看法是来自新正统神学。 Saudara-saudara, di dalam pandangan ini dikatakan bahwa Alkitab menjadi firman Allah. 这一派的人认为圣经成为上帝的道。 Saudara-saudara, pandangan neo-ortodoks ini sangat menekankan pada pengalaman atau subjektivitas manusia di dalam menentukan Alkitab itu firman Allah atau bukan. 新正统神学的人，他们非常强调这个经验，那么以及他们经历神的那些事，那么是很着重于这个人的主观。 Nah, saya kasih contoh bagaimana kelompok ini memahami Alkitab. 我来说一说
这一派的人怎么来看圣经。 Nah, misalnya ketika mereka membaca Alkitab atau ketika mereka mendengar khotbah, 当他们听到或者读圣经的时候， dan waktu mereka membaca Alkitab atau mendengar khotbah itu, mereka merasa tidak mendapatkan sesuatu dari apa yang mereka baca, dari apa yang mereka dengar, maka bagi mereka itu bukan firman Allah. 当他们读经或听到的时候，他们觉得不合乎他们所想的，他们就认为那不是上帝的道，不是上 Tetapi 帝的 itu 话。 akan menjadi firman Allah ketika itu berjumpa dengan pengalaman mereka. Mereka merasakan mereka mendapatkan sesuatu. Firman itu berbicara secara pribadi kepada 若 mereka. 是他们听到或读圣经的话，他们觉得有他这种的经验，他们就认为那是上帝的话。 Saudara-saudara, ini satu hal yang sangat berbahaya. 这是很危险的一件事。 Firman Allah ditentukan oleh subjektivitas manusia. 上帝的话以人的主观来决定。 Padahal kita ngerti atau tidak ngerti, statusnya tetap adalah firman Allah. 其实上帝的话，我们明白或不明白，它的地位还是上帝的 Jadi 话。 kalau kelompok liberal menekankan rasio akal budi, kelompok neo-ortodoks itu sangat menekankan subjektivitas pengalaman manusia. 自由派的人，他们以这个他们的思想、他们的知识来定上帝的话。那么新正统神学的人，他们就以他们的主观、他们的经验来定上帝的话。 Nah, jadi sejauh ini kita sudah melihat dua pandangan berhubungan dengan status Alkitab. Yang pertama, berisi firman Allah itu liberalisme. Yang kedua, menjadi firman Allah itu adalah neo-ortodoksi. 我们看见有两种的看法，就是自由派的以及这个正统神学的这一派人的看法。 Dan pandangan yang ketiga adalah pandangan yang berasal dari Kristen tradisional atau Kristen yang konservatif. 第三种的看法是传统派的这个基督徒的看法。 Saudara, di dalam pandangan ini dipercaya, diyakini bahwa Alkitab adalah firman Allah. 他们相信圣经就是上帝的话。 Saudara, orang Kristen tradisional percaya bahwa Alkitab 66 kitab, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru sepenuhnya adalah firman Allah. 传统派的人认为圣经66本书、39本的旧约以及27本的新约都是上帝的话。 Orang Kristen tradisional percaya bahwa Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu sepenuhnya adalah firman Allah. 传统派的人认为，从创世纪一直到启示录都是上帝的话。 Saudara-saudara, pandangan ini dianut mayoritas oleh gereja-gereja aliran reformasi dan gereja-gereja Injili. 这种的看法是福音派以及归真派的这个教会所掌握的这个立场。 Dan dengar baik-baik. 你听好， Ini juga adalah pandangan dan pendirian dari gereja kita, Gereja Santapan Rohani Indonesia Jemaat Kartini. Kita percaya, kita menerima sepenuhnya bahwa Alkitab adalah firman Allah. 这也是卡丁尼灵粮堂我们教会的看法，我们教会的立场就是上帝是 Jadi kita 圣 tidak 经是上帝的话。 Jadi kita tidak menerima bahwa Alkitab itu hanya berisi firman Allah. 我们不接受圣经是记载上帝的话。 Kita tidak menerima pandangan yang mengatakan bahwa Alkitab itu tidak sepenuhnya atau hanya sebagian yang firman Allah. 我们不接受圣经是其中有一部分是上帝的话这种的看法。 Dan kita juga menolak pandangan yang mengatakan bahwa Alkitab itu menjadi firman Allah, ditentukan oleh subjektivitas pengalaman manusia. 我们也不接受以人的主观来定下圣经才是上帝的话。 Kita sungguh-sungguh percaya Alkitab adalah firman Allah. 我们实在相信圣经是上帝的话。
Saudara-saudara, salah satu dasar kita menerima bahwa Alkitab adalah firman Allah, yaitu berdasarkan bukti atau kesaksian internal dari Alkitab itu sendiri. 我们是从圣经本身的见证，我们确定了圣经就是上帝的话。 Salah satu ayat yang sangat penting di dalam Alkitab yang berbicara mengenai status Alkitab yang adalah firman Allah adalah 2 Timotius pasal 3 ayat 16 yang kita baca pada hari ini. 刚才我们念过的提摩太3章第16节，就是圣经它证明上帝，这个圣经是上帝的话的一个经节。 Saudara, Alkitab mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. 16节这么说，圣经都是上帝所默示的，以教训、督责、使人归正、教导人学艺，都是有益的。 Saudara-saudara, sebenarnya saya kurang sepakat dengan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia LAI yang memasukkan kata yang di dalam terjemahan 2 Timotius 3 ayat 16 ini. 但是在16节里面有一句英语文翻译的一样，就是圣经公会翻译的，我不很同意，不很接受。 Saudara, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dengan segala tulisan yang diilhamkan Allah. 圣经公会翻译这一节的经文，就是说上帝，圣经凡是上帝所默示的，都是圣经。 Saudara, terjemahan seperti ini kelihatannya sederhana, tetapi sebenarnya ada satu masalah besar di baliknya. Kalau kita mau mendalaminya. 其实我们深入的思想有一个很大的错误。 Saudara, terjemahan seperti ini membuka kemungkinan akan adanya tulisan di dalam kitab suci yang tidak diilhamkan Allah. 这一种的翻译好像说，在圣经里面可能有不是上帝的话的部分。 Jika ada tulisan yang diilhamkan Allah, berarti ada tulisan yang tidak diilhamkan Allah. 若是说凡是上帝的话在圣经里面，也就是说可能有不是圣经的话，有不是上帝的话在圣经里面。 Jika demikian, konsekuensi logisnya adalah tidak semua tulisan di dalam kitab suci adalah firman Allah. 或者可以说，在圣经里面不全都是上帝的话。 Jika tidak semua tulisan di dalam Alkitab diilhamkan Allah, maka itu akan memimpin kita kepada kesimpulan bahwa Alkitab hanya berisi firman Allah. 就是我们知道圣经是上帝所启示的，那么圣经里面所有的都是上帝的话， Atau tidak sepenuhnya firman Allah. 或者不全都是上帝的话。 Nah, oleh sebab itu saya katakan saya kurang sepakat dengan cara penerjemahan yang memasukkan kata yang di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. 所以刚才我说我不赞成用这个字“样”，就是“凡”这个字来翻译这句话。 Nah, penerjemahan seperti ini juga terkesan memberi penekanan pada atribut atau manfaat Alkitab daripada predikat status Alkitab yang adalah firman Allah. 那么这一种的翻译也是比较着重于圣经的属性或者功能，比较确信圣经是上帝的话。 Nah, oleh sebab itu sebaiknya ayat ini diterjemahkan demikian. 应该是这么的翻译。 Segala tulisan adalah diilhamkan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 所有在圣经里面的话语都是神默示的，以教训、督责、使人归正、教导人学艺，都是有益的。 Nah, karena itu tepat ketika New International Version, Alkitab versi NIV, menerjemahkan ayat 2 Timotius pasal 3 ayat 16 ini dengan all scripture, perhatikan, is God breathed and is useful for teaching,
rebuking, correcting, and training in righteousness. 所以在英文的翻译本里面，它是这么的翻译，就是说，所有的圣经里面的这个话语，都是上帝的呼吸，是让人学艺的。Jadi segala tulisan adalah difirmankan Allah. 就是圣经里面的话语都是上帝所启示的。Saudara-saudara, segala tulisan di dalam konteks ini mengacu pada Alkitab Perjanjian Lama yang sudah dikenal oleh Timotius ketika itu. 这是提到旧约，就是刚才提摩太所提到的。Alkitab mengatakan segala tulisan adalah difirmankan Allah. 就是圣经是上帝默示的。 Atau kalau diterjemahkan secara harfiah adalah breathed out by God, hembusan nafas Allah. 或者以字面来翻译，是说到这是上帝的呼吸， Atau God breathed nafas Allah. 上帝的呼吸。 Nah, oleh karena Alkitab adalah hembusan nafas Allah, Alkitab adalah nafas Allah, maka tidak sulit bagi kita untuk menerima bahwa Alkitab sepenuhnya adalah firman Allah. 既然说到圣经是上帝的呼吸，我们就很容易的接受圣经是上帝所启示的。 Jadi sekalipun Alkitab tidak turun langsung dari sorga, 虽然圣经不是直接从天上降下来的， tetapi ditulis oleh kurang lebih 40 orang penulis di dalam 3 bahasa yang berbeda, Ibrani, Aramaik, juga Yunani. 但是是经过1500个人用3种语言，就是希伯来文、亚兰文以及希腊文写的。 Dan juga ditulis di dalam jangka waktu kurang lebih 1500 tahun. 是40位的作者在1500年里面写的。 Itu tidak mengurangi otoritas Alkitab yang adalah firman Allah, karena Alkitab adalah hembusan nafas Allah. 这将确定于圣经的权威，因为圣经是上帝的呼吸。 Saudara-saudara, Allah adalah penulis pertama dari Alkitab itu sendiri. 上帝是圣经的第一位作者， Dialah yang menggerakkan para penulis Alkitab untuk menuliskan firman-Nya, perkataannya di dalam bahasa manusia yang dapat dimengerti oleh manusia itu sendiri. 他用他的圣灵来感动40位的作者，用人的语言写下圣经，让人类能够明白他的话。 Nah, karena itu Alkitab di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 21 berkata, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang berbicara atas nama Allah. 所以彼得后书第1章21节这么说：因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出上帝的话来。 Jadi para penulis Alkitab tidak menuliskan Alkitab sesuai dengan keinginan, kehendak mereka sendiri. 所以写圣经的人不是照着他自己的意念写圣经， Tetapi oleh karena dorongan Roh Kudus, mereka menulis, mereka mengatakan firman Allah dari apa yang mereka tulis. 乃是因着圣灵的感动，他们写下了圣经。 Nah, oleh sebab itu perkataan Allah di dalam Alkitab 因此说到上帝在圣经里， sama nilainya seperti jika kita mendengar Allah berbicara secara langsung kepada kita hari ini. 它的分量就好像我们直接听见上帝对我们说话。 Kenapa? Karena Alkitab adalah perkataan Allah. Karena Alkitab adalah firman Allah 因为 sepenuhnya. 圣经就是上帝的话， Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. 圣经是写下来的上帝的话。 Tetapi
Tetapi tidak boleh hanya berhenti sampai di situ. 但不到此为止。 Kita tidak boleh hanya berhenti pada satu pemahaman bahwa Alkitab adalah firman Allah. 我们不能够停在说圣经是上帝的话， Itu satu langkah awal yang baik. 那是一个好的开始， Itu satu pondasi yang penting. 是一个很重要的基础。 Tetapi pertanyaan yang lebih mendalam adalah That's- bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap Alkitab adalah firman Allah. 更重要的是，我们说圣经是上帝的话，我们的立场是什么呢？ Jadi kita bukan saja sampai pada satu pemahaman bahwa Alkitab adalah firman Allah, tetapi bagaimana seharusnya kita bersikap, bagaimana seharusnya kita merespon Alkitab yang adalah 不但我 firman 们 Allah. 承认圣经是上帝所漠视的，但是我们的反应、我们的态度是如何呢？ Nah, Rasul Paulus memberitahu kita satu jawaban atas pertanyaan yang penting ini di dalam ayat 14. 保罗在14节告诉我们一个很重要的立场。 Alkitab berkata, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang teguh pada hal-hal yang telah engkau terima, atau kalau diterjemahkan secara harfiah, yang telah engkau pelajari dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. 保罗说：“当你所学习的、所确信的，要存在心里，因为你知道是跟谁学的。” Jadi di sini kita melihat bagaimana Rasul Paulus memberi satu perintah kepada Timotius anak rohaninya untuk berpegang teguh dan meyakini firman Allah yang telah dia pelajari. 保罗告诉他属灵的儿子提摩太，要如何来持守、来坚固的握住这个圣经是上帝的道。这个 Saudara 原则， kata hendaklah engkau berpegang teguh di dalam ayat ini. 这里说你所学的、所确信的， Itu merupakan satu kata perintah aktif di dalam bentuk waktu yang sekarang. 是让我们在这个时候也是一个很适应的一个命令。 Artinya Timotius harus tetap remain atau terus menerus berpegang teguh pada firman Allah di dalam hidupnya. 也就是说，提摩太在他的生活里面要持守圣经是上帝的话， Dan itu harus menjadi satu pola, menjadi satu gaya hidup yang terus menerus di dalam dirinya. 也应该成为他生活中的一个生活方式。 Saudara-saudara, bukan hanya itu saja, 不单如此， tetapi Timotius juga harus terus mempelajari dan meyakini firman Allah itu di dalam hidupnya. 提摩太也应该不断的学习，不断的确信 Nah, 圣经。 ungkapan engkau telah pelajari di dalam ayat ini 这里说到你所学习的， secara harfiah memberi makna telah mempelajari melalui satu pengalaman yang terus menerus dan juga melalui observasi atau penelitian yang intensif. 也就是说，提摩太要持续不断的学习，持续的不断的去研究圣经。 Artinya Timotius telah mempelajari dan mengetahui kitab suci dari pengalamannya yang terus-menerus secara pribadi serta melalui kedisiplinan dan ketekunannya di dalam menyelidiki kitab suci. 提摩太应该继续不断的在生活的经历里面，或者在他的这个学习默想圣经的事上，来继续的研究圣经，而且能够抓住信靠圣经。 Jadi yang pertama, berpegang teguh. 第一就是要完全的、紧紧的抓住； Yang kedua, pelajari dengan sungguh-sungguh. 第二就是实实在在的去学习， Tidak berhenti di situ. 而且不单如此， Tetapi juga dikatakan engkau harus meyakini apa yang telah engkau pelajari. 保罗说他应该全心的确信他所学的。 Nah, oleh sebab itu dikatakan tetapi hendaklah engkau tetap berpegang teguh pada hal-hal yang telah engkau pelajari dan engkau yakini. 这里说到你要确信，
要知道你所学的。 Jadi Timotius bukan saja dituntut untuk berpegang teguh kepada kitab suci. 不单提摩太被要求要持守圣经， Tidak saja dituntut untuk mempelajari kitab suci dengan intensif, dengan sungguh-sungguh. 不但要努力的、密切的来研究圣经， Tetapi dia juga harus meyakini sepenuhnya apa yang telah dia pelajari mengenai kebenaran di dalam kitab suci. 他也应该全心的确信他所学的真理。 Saudara-saudara, ini harus menjadi sikap semua orang Kristen. 这应该成为所有基督徒的态度， Seharusnya ini juga menjadi sikap bagi kita semua orang yang percaya. 也成为我们每一个人的态度。 Ini juga harus menjadi sikap kita terhadap Alkitab yang adalah firman Allah. 这也应该成为我们相信圣经是上帝的话的这个态度。 Kita harus berpegang teguh, 我们应该紧紧的抓住， mempelajarinya dengan sungguh-sungguh 我们学习， dan meyakininya dengan sepenuh hati kita. 而全心全意的确信他。 Saudara-saudara, kita harus berpegang teguh pada Alkitab yang adalah firman Allah. 我们应该紧紧的抓住圣经是上帝的话。 Kita harus berpegang teguh pada otoritas Alkitab sebagai otoritas tertinggi di dalam kehidupan dan iman kita sebagai orang percaya. 我们也应该这个紧紧的抓住圣经的权威，是我们生活中最高的权威。 Dan kita juga harus sungguh-sungguh di dalam mempelajari dan meyakininya dengan cara membaca, merenungkannya, menggali dan mempraktekkannya di dalam kehidupan kita. 我们也应该持续不断的阅读、默想、挖掘、实践来学习圣经。这个圣经是上帝的话。 Saudara-saudara, kita bisa melakukan itu secara pribadi di dalam kehidupan kita. 我们能够在生活中做这些事， Tetapi kita juga bisa melakukannya bersama-sama di dalam kehidupan kita bergereja. 不单自己做，也能够与教会的弟兄姐妹们一起。 Saudara-saudara, di gereja kita ada kelas pembinaan sistematis teologi awam atau pesta setiap Kamis. 我们教会在每一个星期四有这个信徒神学培训班， Di gereja kita ada kelas katekisasi. 也有慕道班， Di gereja kita ada persekutuan-persekutuan. 也有其他的团契， Di gereja kita ada kelompok-kelompok kecil. 有小组。 Saudara-saudara, itu semua dimaksudkan sebagai satu wadah bagi kita untuk mempelajari, untuk mendalami, untuk mendiskusikan Alkitab yang adalah firman 这些 Allah. 都是让我们能够一起来阅读圣经，一起来研究圣经。 Saudara-saudara, mengapa kita harus berpegang teguh, mempelajari, meyakini Alkitab yang adalah firman Allah? 我们为什么要这个持守圣经是上帝的话呢？ Saudara-saudara, ayat 15 sampai ayat 17 memberikan kita dua jawaban yang penting atas 15 pertanyaan. 节到17节给我们两个答案。 Yang pertama, karena Alkitab menuntun kita pada keselamatan di dalam Kristus. 因为圣经带领我们进入到基督的救恩里面。 Saudara-saudara, mengenai kebenaran ini Alkitab berkata di dalam ayat 15, ingatlah juga dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. 15节，并且知道你是从小明白圣经，指圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。 Saudara, Rasul Paulus memberitahukan kepada Timotius manfaat berpegang teguh, mempelajari dan meyakini kitab suci yang adalah firman Allah. 保罗他告诉提摩太，阅读、默想、挖掘、实践、学习圣经的这个好处。 Yang pertama alasannya karena memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau
kepada keselamatan. 第一是给他智慧，第二是引领他进入到基督的救恩里面。 Atau kalau diterjemahkan secara harafiah berbunyi, yang sanggup membuat engkau berhikmat demi keselamatan. 也或者可以说，让你能够得着智慧，而且也得着救恩。 Jadi Alkitab memberi kita hikmat yang menuntun kita pada keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus. 圣经给我们智慧，也引领我们进入到基督的救恩里面。 Saudara, hanya di dalam Alkitab kita tahu mengapa kita harus diselamatkan. 在圣经里面，我们就知道为什么我们要得救， Karena kita adalah orang yang berdosa. 因为我们都是罪人。 Hanya di dalam Alkitab kita tahu bagaimana kita dapat diselamatkan. 只有在圣经里面，我们才能够明白我们如何能够得救， Yaitu melalui iman kepada Yesus Kristus. 就是相信耶稣基督。 Hanya di dalam Alkitab kita tahu 在圣经里面，我们也可以知道 bagaimana Yesus Kristus telah menyelamatkan kita, yaitu melalui kematiannya di atas kayu salib untuk menggantikan kita orang yang berdosa, dan melalui kebangkitannya dari antara orang mati untuk mengalahkan kuasa maut, 耶 kuasa 稣基督 kematian. 借着十字架的牺牲，然后他复活了，然后他击败了死亡的权势。我们相信他，我们就得救了。 Karena itu G.I. Packer benar ketika berkata, 所以有一个人名叫 G.I. Packer， 他这么说： Allah telah berbicara kepada manusia, 上帝与人说话， dan Alkitab adalah firman-Nya 圣经就是上帝的话， yang diberikan kepada kita untuk membuat kita bijak dan menuntun kita menuju keselamatan di dalam Kristus. 圣经赐给了我们，让我们能够有智慧，引领我们走向永生。 Jadi itulah alasannya mengapa kita harus berpegang teguh, mempelajarinya dengan sungguh-sungguh dan meyakininya dengan sepenuh hati kita, karena Alkitab menuntun kita pada keselamatan di dalam Kristus Yesus. 所以我们为什么要持守这个抓住圣经，确信圣经，要继续的学习，是因为圣经告诉我们如何能够在耶稣里面得到救恩。 Alasan kedua, karena Alkitab bermanfaat bagi kehidupan Kristen kita. 第二个原因，上帝对我们基督徒的生活是有益处的。 Saudara, kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam ayat 16 sampai ayat yang ke-17. 这个真理可以在16、17节那里看见。 Alkitab bukan saja menuntun kita pada keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus. 圣经不单让我们引领我们在基督里得到救恩， Tetapi Alkitab juga bermanfaat atau menguntungkan bagi semua tujuan kehidupan Kristen kita. 它也让我们基督徒的生活能够得到好处。 Nah, oleh sebab itu Alkitab mengatakan segala tulisan adalah diilhamkan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 所以16节这里这么说，圣经都是上帝所默示的，以教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的，教训上帝的人得以完全，预备行各样的善事。 Saudara, dari ayat ini kita melihat beberapa manfaat atau keuntungan kitab suci yang adalah firman Allah bagi kehidupan Kristen kita. 圣经是上帝的话，我们可以看见它对我们的好处是什么。 Yang pertama, bermanfaat untuk doktrin atau pengajaran. 第一是对教义、对教导有好处。 Saudara, Alkitab adalah dasar dan sumber dari semua doktrin atau pengajaran Kristen. 圣经是基督教所有教义的根基。 Dari Alkitablah kita tahu doktrin atau pengajaran tentang Alkitab itu sendiri yang adalah firman Allah. 从圣经里面，我们可以知道，这个
圣经是上帝的话语的根基。 Dari Alkitab kita tahu doktrin atau pengajaran tentang Allah yang benar. 我们可以知道有关真神上帝的教义。 Dari Alkitab kita tahu doktrin atau pengajaran tentang manusia. 我们也可以从圣经里面知道有关于人的教育以及教导。 Dari Alkitab kita tahu doktrin atau pengajaran tentang dosa. 我们也可以从圣经里面知道有关罪的教育、罪的教导。 Dari Alkitab kita tahu doktrin atau pengajaran tentang Kristus. 也可以知道有关基督的教义。 Dari Alkitab kita tahu doktrin atau pengajaran tentang Roh Kudus. 也可以知道有关圣灵的教义。 Dari Alkitab kita tahu doktrin atau pengajaran tentang 也 keselamatan. 可以知道得救的教义。 Dari Alkitab kita tahu doktrin atau pengajaran tentang gereja. 也可以知道有关教会的教义。 Dari Alkitab juga kita tahu doktrin atau pengajaran tentang akhir zaman dan lain sebagainya. 也可以知道有关末日或其他事的教义或教导。 Jadi itu manfaat yang pertama. 这是第一个好处。 Yang kedua, bermanfaat untuk teguran dan koreksi bagi hidup kita. 第二个好处是得到神话语的指示，而我们可以更正我们不好的 Nah, 态度。 dikatakan kitab suci bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. 这里说到圣经能够度着使人归正， Saudara, Alkitab memiliki wewenang untuk menegur dan mengoreksi kita. 圣经能够度着教训我们， Yang salah ditegur dan juga dikoreksi supaya menjadi benar, supaya menjadi lebih baik. 错误的把它改好，成为好的。 Saudara-saudara, kita semua berada di bawah otoritas Alkitab yang adalah firman Allah. 我们都是在圣经的权威之下， Nah, oleh sebab itu kita harus tunduk dan taat ketika kita ditegur dan dikoreksi oleh firman Allah. 所以当圣经的上帝的话指责我们的时候，我们应该降服于圣经的权威。 Lalu manfaat yang ketiga, bermanfaat untuk mendidik kita dalam kebenaran. 第三是教导我们学艺。 Saudara, hanya Alkitab yang dapat memberitahu kita kebenaran yang sejati. 只有圣经才能够告诉我们真正的这个真理。 Hanya Alkitab yang dapat memberitahu kita bagaimana kita bisa hidup di dalam kebenaran itu. Karena Alkitab adalah kebenaran itu sendiri. 因为圣经是真理，它告诉我们如何活在真理里面。 Karena itu Tuhan Yesus pernah berkata, firman-Mu adalah kebenaran. 因为耶稣曾经说：“你的话就是真理。” Jadi Alkitab bermanfaat untuk mendidik kita di dalam kebenaran. 所以圣经能够教导我们学艺。 Lalu manfaat yang keempat atau yang terakhir, bermanfaat untuk memperlengkapi kita di dalam segala perbuatan baik. 第四种好处是能够装备我们做各样的善事， Saudara, itu yang dikatakan di dalam ayat 17. 是17节这里提到的。 Alkitab bermanfaat untuk memperlengkapi setiap orang percaya, memperlengkapi kita di dalam segala perbuatan baik. 圣经能够教述上帝的人得以完全预备行各样的善事。 Saudara, dari sini kita melihat betapa besarnya manfaat Alkitab yang adalah firman Allah bagi kehidupan kita. 这里我们可以看见圣经上帝的话对我们的生活是何等的有益处。 Alkitab mengajar kita dalam apa yang benar. 圣经告诉我们什么是好的， Alkitab menegur dan mengoreksi kita dalam apa yang salah. 它指正我们、纠正我们的错误。 Alkitab mengarahkan kita dalam apa yang baik. 它也能够导引我们向着好的方向。
Dan Alkitab mendidik kita di dalam kebenaran yang sejati. 他也教导我们学习真正的真理， serta memperlengkapi kita untuk segala perbuatan 也 baik. 装备我们做各样的善事。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita 亲爱的 Yesus, 弟兄姐妹们， kurang lebih 10 hari belakangan kita tahu ada satu yang besar yang sedang terjadi di dalam dunia ini selain pandemi COVID. Juga kita tahu ada peperangan antara negara Rusia dan Ukraina. 最近有一件大事发生在世界上，除了这个冠病的疫情，我们也知道有俄罗斯跟乌克兰两个国家的战争。 Saudara-saudara, sebagai orang percaya yang percaya sepenuhnya pada kedaulatan Allah, bahwa Allah mengontrol segala sesuatu, Allah mengontrol sejarah, tentunya kita terus berdoa supaya peperangan ini bisa segera dihentikan. 我们深信上帝他管控一切， Supaya tidak banyak lagi jatuh korban jiwa atau mendatangkan penderitaan bagi banyak orang. 我们也祷告求神真是能够恩待，不要让有更多的人成为战争的牺牲品。 Nah, saudara-saudara, ada satu kisah atau cerita yang menarik di awal invasi Rusia ke Ukraina. 当俄罗斯他攻进这个乌克兰的国度里面的时候， Saudara-saudara, pada awal invasi Rusia ke Ukraina, tentara Ukraina yang juga dibantu oleh masyarakat di sana, 那么乌克兰的军队也是得到民众的帮助， mencopot semua petunjuk jalan untuk masuk ke negara mereka. 他们把所有的路标都拆下来， Jadi semua petunjuk jalan, semua rambu-rambu itu semuanya dicopot, dibersihkan. 他们把路标都拆着， Dan ternyata itu efektif. 那是很有功效的， Itu membuat tentara Rusia kesulitan. 让俄罗斯的军队不很容易进入到城市里面， Membuat mereka kebingungan. Bahkan ada yang tersesat karena tidak tahu arah jalan. 他们不知道方向，有的甚至迷路了。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， Alkitab 我们的 adalah firman Allah. 我们的圣经是上帝的话， Alkitab adalah buku Allah. 圣经是上帝的书本， Alkitab adalah perkataan Allah 圣经是上帝的话， yang menyediakan segala kebutuhan dasar yang kita perlukan untuk menuntun kita pada pengenalan yang benar akan Dia. 他为我们预备了很好的指示，让我们能够更认识我们的上帝。 Juga seperti satu penunjuk jalan yang menuntun kita pada pengenalan akan diri yang benar di hadapan Allah. 就是好像指路牌一样，让我们真是能够知道我们在神的面前所应有的态度。 Juga seperti penunjuk jalan yang menuntun kita pada keselamatan yang sejati di dalam Kristus Yesus. 好像一个指路牌一样，引领我们在耶稣基督里面找到这个得救的道路， Dan yang juga bermanfaat bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. 也成为我们信徒们的一个最大的好处。 Tanpa Alkitab kita akan kehilangan arah. 没有圣经，我们会迷失方向； Tanpa Alkitab kita akan kebingungan. 没有圣经，我们会成为一个犹豫不决的人； Tanpa Alkitab kita akan tersesat. 没有圣经，我们就迷路了。 Oleh sebab itu, saudara-saudara, Alkitab bukan hanya berisi firman Allah. 所以，圣经不单是上帝的话， Alkitab bukan menjadi firman Allah. 圣经不是说圣经是记载上帝的话，或者圣经成为上帝的话， Tetapi Alkitab adalah firman Allah. 但是圣经是上帝的话， Nah, oleh sebab itu, 所以
Alkitab harus ditempatkan di atas otoritas rasio akal budi manusia. 圣经应该放在人的所有的这个权威之上。 Alkitab harus ditempatkan di atas otoritas pengalaman manusia. 圣经应该放置于人的经验权威之上。 Alkitab harus ditempatkan di atas otoritas tradisi manusia. 应该放在这个人的传统的权威之上。 Bahkan Alkitab harus ditempatkan di atas otoritas gereja dan segala-galanya. 甚至圣经应该放在教会的权威之上。 Oleh sebab itu marilah kita semakin mencintai dan menghargai Alkitab yang ada di tangan kita hari ini. 所以我们应该看重我们手上所有的圣经， Dengan cara membacanya, 我们去阅读， mempelajarinya dengan 我们 sungguh, 去学习， menaatinya, 我们顺服， memberitakannya, 我们把它传开， dan menaklukkan diri kita sepenuhnya pada Alkitab yang adalah firman Allah yang hidup. 而我们应该把自己降服于圣经的权威之下，因为它是上帝的话。 Waban taukah? 我们一起祷告。 Bapa kami di sorga, terima kasih untuk firman. Sekali lagi kami berdoa, biarlah Allah Roh Kudus yang sudah mewahyukan firman-Mu kepada para penulis Alkitab. Allah Roh Kudus yang sama yang menolong kami untuk mengerti, memahami, mempraktekkan firman-Mu di dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami memohon dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin.